nak berikan tumpuan berkaitan dengan golongan orang kurang upaya, kerana pada waktu ini juga walaupun tempoh PKP institusi OKU juga masih lagi beroperasi, tetapi ada SOP tertentu yang perlu mereka patuhi ataupun mereka ikut arahan tertentu jugalah, seperti mengurangkan jumlah pelawat dan sebagainya. Jadi bersama-sama kita pada waktu ini iaitu Datuk Maria Bernard Sinsoy, Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Jumpa lagi. Baik. Kita boleh mulakan bagaimana pula dengan peranan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya sendiri dalam musim PKP ini sendiri? Ya, untuk makluman pada masa ini sebenarnya kita ada pusat-pusat jagaan untuk orang kurang upaya yang dipanggil Taman Sinar Harapan, dan tempat-tempat penjagaan ini adalah terus beroperasi dalam tempoh PKP ini sebab mereka tidak ada tempat lain untuk pergi, so memang dia ditempatkan di institusi Jabatan Kebajikan Jadi dalam tempoh ini kita memang sangat tegas dengan apa yang berlaku dekat institusi inilah, sebab kita tidak mahu penyakit ini menular ke dalam institusi. Jadi kita sangat strict dengan petugas-petugas semasa mereka datang bekerja, dia kena buat saringan gejala, misal kata ambil temperature suhu badan mereka, dan siapa-siapa yang tidak begitu sihat sepatutnya tidak datang bekerja lah Dan untuk pelawat-pelawat pula kita tidak benarkan, langsung tidak benarkan sebab kita tak tahu siapa yang datang dan apa keadaan mereka. So walau bagaimanapun dalam institusi itu kita pun ada SOP yang tertentulah supaya kita tidak tidak dia masih dalam keadaan bersih kanak-kanak OKU itu sendiri kita masih terjaga kebersihannya. Personal hygiene sangat penting So dari masa ke semasa kanak-kanak ini diminta untuk membersihkan diri dan kawasan-kawasan di institusi juga diinfeksi dari masa ke semasa tiap-tiap hari tempat-tempat itu tertentu, terutama sekali yang sering tersentuh, misal kata tombol pintu dan tempat-tempat yang kanak-kanak ini OKU ini selalu berada dan untuk itu juga salah satu daripada apa yang kita praktikkan ialah social distancing juga di institusi, sebab kita pun kena ajar juga mereka lah, kena fahamkan kenapa kita kena buat social distancing sebab kanak-kanak ni kadang-kadang manja dengan penjaga dia so ada yang peluk cium lah dan sebagainya kan, so kita pun kena bagi dia pemahaman bahawa okey, ini kita kena kurangkan dalam masa ini mana sukarelawan pun dihadkan untuk memang sukarelawan tidak dibenarkan sama sekali jadi so dalam institusi ini memang dia kaki tangan petugas JKM sendiri saja yang menjalankan aktiviti di institusi. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk sendiri, kaki tangan pun perlu ada saringan kesihatan seperti memeriksa suhu badan mereka setiap hari dan juga ada membasuh tangan mereka menggunakan hand sanitizer. Bagi mereka penghuni itu sendiri bagaimana untuk kita berikan mereka didikan untuk mereka pun jaga kebersihan seperti basuh tangan, pakai topi muka ataupun kalau sakit beritahu terus kepada pihak yang tertentu bagaimana? Pihak penjaga institusi, kegiatan institusi sentiasa melihat keadaan kesihatan penghuni-penghuni di institusi ini. So siapa-siapa yang sakit kita terus asingkan dan mana yang memerlukan rawatan dari pihak hospital dan klinik kita akan uruskanlah dan aktiviti-aktiviti di institusi juga kita olahkan supaya dia tak berkumpul ramai-ramai ataupun dalam institusi ini kita ada blok-blok juga so kita tak mahu yang dari satu blok tu pergi ke satu blok yang lain untuk menjalankan aktiviti. Jadi kita kawallah aktiviti dalam institusi tersebut. Dan semestinya golongan OKU ini ada antara mereka yang harus melalui proses pemulihan. Jadi bagaimana temujanji dan pemeriksaan kesihatan itu sendiri kepada penghuni dalam tempoh PKP? Inilah macam saya katakan tadi, kalau mana yang sakit kita asingkan dan beri rawatan
berikan mereka rawatan, ya. Dan bagi yang ada temu janji dekat hospital, ya, mana-mana yang mungkin tidak perlu, kita anjakkan dia. Okey. Ya. So mana yang betul-betul perlu saja, misal kata ada kes yang memerlukan dialisis bawah pinggang, ya. So itu kita kena bawa ke hospital sendiri dan dengan penggunaan pakaian pelindungan sekali lah, ya. So mana-mana yang perlu saja yang kita akan bawa ke hospital. Yang lain-lain, appointment yang lain tu kita akan tangguhkan ke satu masa yang sesuai lah, ya. Satu lagi pertanyaan yang ditanya oleh pihak luar ataupun NGO sebenarnya. Ada yang berhasrat untuk tampil dan juga datang membuat bantuan, menyalurkan bantuan dan sebagainya, CSR dan sebagainya. Untuk sepanjang PKP ini pula bagaimana? Walaupun mungkin CSR itu tidak boleh dijalankan kalau melibatkan sentuhan dan sebagainya, tapi kalau mereka ingin menyampaikan bantuan segi barangan dan sebagainya, adakah masih boleh ataupun tak boleh sama sekali? Sebenarnya institusi kita ni banyak menerima sumbangan pada masa-masa yang biasalah. So pada masa ini ada juga yang sebenarnya kita tak benarkan, tapi ada juga yang ingin menyumbang, ya. So kita kata okey, kita terima juga, tetapi penerimaan tu di setakat pintu masuk je. Dia tak ada penerimaan secara bersemuka, ya. Jadi kita terima juga, dan kebanyakan barang-barang ni adalah bahan-bahan mentah yang kering, ya. Jadi sebelum dibawa masuk ke institusi ataupun dimakan, kita akan biarkan dia kat luar dulu, ya, untuk satu tempoh, baru kita bawa masuk dan kita bersihkan dululah sebelum kita simpan barang-barang tersebut, ya. Jadi keperluan makanan tu mencukupilah pada PKP ini. Memang kita pastikan bahawa keperluan makanan untuk penghuni-penghuni di institusi mencukupi, ya. Sebenarnya. Bagaimana pula dengan penghuni di institusi? Bolehkah mereka berjumpa dengan ahli keluarga mereka di masa PKP ini? Ya, itu satu perkara yang diinginkan jugalah dari semasa kan, dan ibu bapa ataupun keluarga juga ingin melawat, tetapi kita seboleh-bolehnya kita tangguhlah pada masa ini, ya. Dan walau bagaimanapun perhubungan itu tidak terputus, kita benarkan mereka untuk berhubung melalui telefon ataupun video call, ya. So ada cara-cara lain yang kita boleh berhubung dalam tempoh PKP ini. Maksudnya untuk buat masa ini ditangguh, untuk sekali keluarga datang pun kalau boleh tidak digalakkanlah untuk bertemu, ya. Melainkan dalam keadaan-keadaan yang betul-betul tertentu macam tidak boleh dielakkan lagi, dan kita beri kelulusan khas lah untuk masuk, tapi seboleh-bolehnya kita tak benarkan. Tapi langkah berjaga-jaga harus diambil dululah sebelum berjumpa dengan betul. Baik, Datuk, sekarang ini ramai juga ataupun ada beberapa institusi OKU yang terlibat dalam memberikan sumbangan ataupun tenaga mereka dalam kita membantu frontliner. Ada yang giat aktif membuat PPE ataupun baju perlindungan peribadi untuk frontliner, buat topeng muka dan sebagainya. Bagaimana kalau kita melihat dalam kita menghadapi situasi ini, institusi OKU ini pula yang memberi bantuan kepada masyarakat awam? Ya, betul. Kita ada satu lagi institusi ataupun dipanggil Pusat Latihan Pendasaran dan Pemulihan OKU di Bangi, ya. Sebenarnya institusi ini ditutup sebab dia menjalankan latihan, ya. So pada masa PKP ini kita tutup, tapi ada beberapa orang pelatih yang datang dari Sabah dan Sarawak tidak balik. So pada masa ini dan berada di institusi, so ada permintaan daripada pihak Pejabat Kesihatan Ulu Klang, ya, untuk membantu untuk menjahit pakaian perlindungan ni. Jadi pengarah PLPP dan juga kaki tangan di PLPP, ya, telah buat inisiatif untuk membantu untuk menjahit pakaian perlindungan ini kepada barisan hadapan kita, ya, untuk membantu mereka menangani penyakit COVID pada masa ini. So pada masa ini bilangan yang telah dijahit adalah 300 lebih, ya. Walaupun sikit, tapi ini bermakna, ya, bermakna untuk mereka yang di barisan hadapan. Dan semasa tinjauan saya beberapa hari yang lalu dekat PLPP, ya, saya lihat mereka betul-betul bersemangat, ya, berkobar untuk menyumbang, ya, kepada negara, ya, dan
inilah cara mereka boleh menyumbang dalam masa PKP ini. Bagaimana Pak dari segi sokongan mental juga pastinya dalam tempoh PKP ini mereka tidak dapat pergi ke mana-mana. Tak ada siapa yang dapat melawat mereka. Jadi sokongan mental tu macam mana Pak? Ya, sebenarnya di institusi ini aktiviti-aktiviti bukan saja ada di dalam. That means sukarelawan masuk ke institusi untuk buat aktiviti. Tetapi sebenarnya kita pun ada program untuk melawat keluar. Ya, tapi sekarang ini tidak dibenarkan. Kan? So, jadi dalam institusi kita adakan aktiviti-aktiviti berfaedah untuk membantu dia supaya dia dapat mengisi masa dengan lapang supaya dia rasa senang hati di institusi kita. Dan keadaan mereka sekarang ni perasaan mereka gembira ataupun macam mana? Gembira sebab setiap hari saya dapat laporan daripada semua institusi dan tengok apa yang dilaksanakan di institusi dan saya bersyukurlah kerana keadaan di institusi terkawal, aktiviti-aktiviti berjalan lancar ya dan petugas-petugas di institusi juga masih bersedia untuk menjalankan tugas mereka setiap hari. Baik Datuk, sepanjang tempoh PKP ini kita bukan sahaja memberikan tumpuan bagi penghuni tetapi mereka yang juga bertugas, golongan OKU yang bekerja, kerana mereka pun terkesan apatah lagi kalau melibatkan gaji hari. Tetapi kerajaan juga masih lagi tampil dengan memberikan bantuan ataupun kalau kita sebut berkenaan dengan elan pekerja cacat bagi OKU yang bekerja, juga ada mendapat bantuan dan sebagainya. Seluruhnya bantuan berkenaan dengan bakul makanan pun ditawarkan. Bagaimana? Ini juga menjadi tumpuan utama kerajaan pada waktu ini untuk membantu mereka yang terjejas, khususnya golongan OKU. Ya, beberapa jenis bantuan yang diterima oleh golongan OKU, terutama sekali elan pekerja cacat yang diterima dan bantuan bagi orang yang tidak bekerja, ada yang bantuan untuk penjagaan OKU. So bantuan-bantuan ini diteruskan masa ini, dia tidak disekat ataupun tidak di stop ya. So dia diteruskan dan pada masa yang sama mereka juga layak untuk mendapatkan bantuan-bantuan lain seperti yang dinyatakan oleh Encik Radwin, itu bantuan bakul makanan. So dan lain-lain bantuan yang diperlukan oleh OKU itu sendirilah. Pihak jabatan juga ada menjalankan kempen pendaftaran OKU. Adakah ia masih terbuka buat masa sekarang ni atau diberhentikan sebentar? Ya, okey. Untuk maklumannya, sepanjang masa memang kita ada buat pendaftaran untuk orang kurang upaya. Ya, dan setakat ini kita telah mendaftar lebih pada 500,000. Ya, tapi walaupun masih rendah, ya, tapi kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan bilangan ini. Dan pada masa ini sebenarnya kita tangguhkan dululah dan sebab di pejabat daerah, pejabat kebajikan daerah dan negeri tidak beroperasi seperti biasa. Ya. So kita tangguhkan dulu. Sebenarnya kita ada rancangan tahun ini untuk memperhebatkan lagi pendaftaran orang kurang upaya ini melalui kempen-kempen jom daftar. Ya. Tapi kita akan teruskan selepas tempoh PKP inilah. Okey, baik. Mungkin akhir sekali lagi Datuk, kepada mereka yang ingin berhubung dengan pihak JKM sendiri, khususnya bagi OKU mungkin terkesan ataupun mereka masih lagi mencari-cari di mana talian yang boleh mereka hubungi. Ya, pada masa ini siapa yang perlukan bantuan, ya, bolehlah menghubungi talian kasih, ya, 15999, ya, ataupun WhatsApp 019-2619-15999, ataupun mereka boleh menghubungi bilik-bilik gerakan kita di daerah, negeri dan juga ibu pejabat. Ya. Dan nombor-nombor ini boleh didapati di portal rasmi Jabatan Kebajikan. Baik. Terima kasih kita ucapkan pada Datuk Maria Bernard Sinsoi, Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Bersama kami pada waktu ini. Selamat pagi Malaysia.